Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys, malam ni kita live lagi. Asyik live dia kan. Tak boring ke? Tak boring ke? Asyik live je, saya pun dah tak tahu lah nak topik apa nak ulas kan. Tapi hari ni ada special sikit lah. Special. Special apa? Banyak ni. Nak unboxing. Unboxing telefon. Telefon yang baru ambil. Okay. So, first topik malam ni. So, okay Cun Okay tak suara? Cun tak? Cun Clear tapi pelan sikit. Alam. Sudah tak tahulah. Dia sebab sound card kan. Aduh, sound card ni memang betul lah orang cakap kena pakai barang mahal baru dia ada kualiti kan. Ini 100 lebih. Dia kurang sikit lah. Dia kurang kick lah sikit kan. Dia memang muka buku dia memang delay daripada tak ada suara pula dah. Ada suara tak? Muka buku dah ada suara tak? TikTok okey Okey, muka buku. Cun. Okey, baik. Okey. So hari ni saya mulakan dulu dengan calon PH bagi PRN Negeri Sabah ni. Calon PH dah tarik diri lah. Jadi setakat yang dilaporkan ni dah 2 orang lah. Calon daripada Pakatan Harapan tarik diri. Alasan tarik diri macam-macam alasan lah diberikan. Tetapi dia gini guys. Selepas penamaan calon, kalau calon tu tarik diri, dia ada 2 faktor. Pertamanya, dia dibayar. Dibayar untuk tarik diri. Itu pertama. Keduanya, calon tu tahu dia akan kalah. Jadi dia tak nak buang masa, dia tarik diri. Jadi dalam kes calon Pakatan Harapan di negeri Sabah ni, yang tarik diri ni, saya punya pendapat, korang punya pendapat, dibayar ke ataupun sebab dia tahu dia nak kalah? Korang fikir-fikir. Kalau saya punya pendapat, dia tahu dia nak kalah. Dia tahu dia nak kalah, daripada dia kalah, dia tarik diri siap-siap. Bukan sebab dibayar, sebab dia orang government of the day. Ini calon yang mana watikah daripada Anwar Ibrahim. Ingat Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Sabah ini, watikah daripada pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim. So takkanlah Anwar Ibrahim letak dia jadi calon sebab dia dibayar, dia tarik diri. Tak, sebab dia tahu nak kalah. Dan seperti mana yang kita bincang tempoh hari pun, dah berapa kali kita bincang, dan saya yakin anak-anak Sabah tahu. PRN Negeri Sabah ini, semua calon PH akan tumbang. Semua calon PH akan kalah, guyup. Anak Sabah pertama sekali, mereka tak akan bagi kepada PH. Mereka tak akan bagi langsung kepada PH ni. PKR ke, Amanah ke. Cuma tempat-tempat yang majoriti Cina ni, calon DAP yang bertanding, kemungkinan besar pengundi Cina akan bagilah. Dia akan repeat again lah. Baik, ini pun bergantung kepada masyarakat Cina di negeri Sabah. Sebab saya tak tahu. Sebab sentimen di negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga Semenanjung Malaya ni, dia berbeza. Jadi, kenapa calon PH tarik diri, dia tahulah. Dan nak kalah besar. Dan bukan itu saja. Sebab itulah kalau kita tengok, sampai hari ni pun, jentera PH mana ada mengaum kat sana. Anak Sabah. Saya dapat feedback daripada kawan-kawan di Sabah pun, jentera PH tak ada. Dia macam tak bersemangat. Tak tahu apa yang tak bersemangat dia lah. Kurang. Yang sekarang ni menggila, BN, JRS, Warisan, Perikatan Nasional. Ini betul-betul gila lah. Sekarang tengah kempen gila-gila di Sabah. Tapi PH, mati segan, hidup tak mau. Begitulah cerita dia. Okey. Belum apa-apa dah kena shadow. Ya Allah. Tadi 1,700, dah turun 1,500 dah. Muka buku ada 500. Apa yang korang koyak ni? Apa benda yang takut dengan saya ni? Apa yang takut ni? Teguklah dia orang ni kan. Belum apa-apa dah koyak. Sedih lah korang ni.
menyedihkan. Tak apalah, teruskan je lah guys. Share je. Share je. Okey. Hari ni kecoh jugalah berkenaan dengan kenyataan Anwar Ibrahim. Saya yakin semua orang pun ada baca kenyataan Anwar Ibrahim. Saya bacakan kenyataan Anwar Ibrahim hari ni. Hari ni Anwar Ibrahim keluar kenyataan. Video saja tak memadai jadi bukti rasuah. Ini berkaitan dengan pendedahan yang dibuat oleh seorang lelaki ni yang mana mendedahkan video dia ialah memberi rasuah lah kepada beberapa adun di negeri Sabah. Yang mana adun-adun ini adalah adun daripada GRS, parti GRS. Jadi apa yang Anwar Ibrahim bagi tahu bahawa dia perlu bukti kukuh bermakna video rasuah itu tak valid. Tak valid video rasuah tu. Jadi kepada rakyat Sabah, korang dah besar panjang dah. Korang boleh fikirlah. Anwar Ibrahim ni dia kata rasuah, hapuskan rasuah. Tapi dalam negeri Sabah ni terang-terang video tu ada viral, bukan report SPRM pun dah buat dah. Dia boleh kata apa? Video tu tak boleh jadi bukti. Habis nak bukti macam mana Anwar Ibrahim? And then SPRM tak ada tuduhan. Tak ada. Sama macam K. Farhash. Farhash dilaporkan dapat 70,000 hektar tanah. 3 kali ganda besar daripada Kuala Lumpur ni. SPRM jawab apa? Kes ditutup. Tidak ada kaitan. Belum apa-apa lagi. Jadi, saya nak ingatlah kepada rakyat Malaysia, khususnya pengundi-pengundi negeri Sabah. Sebab tu saya bagi tahu, GRS ini, dia barua kepada Anwar Ibrahim. Terpulanglah kau nak percaya ke tak percaya ke. Dia barua sebab mereka salah. Jadi sekarang ni Anwar lah topekong mereka. Mereka bergantung harap dengan Anwar Ibrahim. PH kita dah tolak dah. Ni GRS ni. UMNO BN tak payah cakap lah. Dia sakau tetap sakau. Terang-terang dah ni. Tapi tak ada tindakan. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh Anwar Ibrahim. Bukan baru guys Kalau kita nak berfikir, kita fikir dengan benda paling basic kita fikirlah. Anwar kata hapuskan rasuah, tolak orang rasuah. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia lantik Zahid Hamidi sebelah dia. Yang ada 47 kes. Yang dah diperintah bela diri dah. Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri, dilantik oleh Anwar Ibrahim. Tapi Anwar kata lawan rasuah. Itulah Anwar Ibrahim. Sebab dia juga banduan salah guna kuasa dan juga rasuah. Yang dia masuk penjara 1998 dulu. Jadi, saya harap anak Sabah buka mata lah. Sabah ni saya tak cerita banyak lah. Saya cerita sikit sudah lah. Saya yakin kempen tengah berjalan, tengah sedap, tengah menarik. Dan saya yakin lah. Revolusi anak negeri Sabah akan diterjemahkan dalam kotak undi. Itu saya yakin lah. Kau setuju tak? Revolusi anak-anak negeri Sabah. Cuma, tadi adalah Datuk Ron hantar kat video. Saya tengok ada seorang penyokong warisan. Penyokong warisan buat video. Dia bantai Sir lah. Dia kata, Sir tak layak bercakap bagi negeri Sabah. Dia kata, walaupun isteri Sir orang Sabah, kalau isteri Sir tu layak bercakap orang Sabah, layak bercakap. Tapi Sir ni orang Semenanjung tak layak bercakap negeri Sabah. Kepada mereka-mereka ni, parti politik macam warisan apa semua ni, guna otak sikit lah. Guna otak sikit. Kepada budak-budak warisan, guna otak sikit. Aku kempen ni suruh tolak PH. Suruh tolak BN. Suruh tolak GRS tau. Fahamkan betul-betul tu. Jadi kepada budak-budak warisan ni yang nak menyalak macam anjing ni, engkau kempen-kempen je lah. Aku tak petik warisan tau. Aku petik tolak PH, tolak BN, tolak GRS. So fahamkan bahasa betul-betul. Aku layak bercakap pasal negeri Sabah. Bukan pasal aku orang Sabah, tapi aku ni memang pengulas politik. Aku tahulah berbanding dengan korang ni. Korang baru je muncul. Jadi kau kalau warisan, kau buat kerja warisan lah. Tak payahlah nak sibuk-sibuk pula. Nak petikaikan orang tu pula. Suka hati akulah aku nak cakap apa. Faham? Budak-budak warisan. Kau kempen je lah. Orang kat sini dah tolong bantu kau kempen. Suruh tolak PH, BN dengan GRS. Lagi nak menyalak macam anjing pula. Tak payah nak menyalak macam anjing lah. Teruskan kempen korang tu. Revolusi. Fahamkan bahasa betul-betul. Tapi kalau sekali lagi buat, kau tengok.
Tak masuk gear 5 lagi ni. Saya tak tahu lah dia masuk air ke apa kan. Sebab dia cakap saya tak layak sebab cerita pasal ni lah, pasal nasi bungkus RM5. Kita cerita daripada pengalaman. Saya yakin dia bukanlah semua negeri Sabah. Macam saya cakap, bukan seluruh negeri Sabah, bukan. Banyak tempat-tempat di pendalaman, itulah realiti yang berlaku. Isu roti gardenia, isu nasi bungkus. Kan saya dah bagi tahu. Kita ni mampu beli sabun sebekas tau. Kat tempat-tempat pedalaman ni, dia orang pakai plastik aiskrim. Plastik aiskrim. Sabun tu dicatu-catu. Sebab tak mampu beli. Kalau sabun tu RM11, dia catu-catu pakai plastik aiskrim. Ini realiti dia. So kalau orang nak bercakap, selayaklah bercakap sebab aku dah tengok depan mata aku. Bukan aku tak tengok, aku tengok, aku nampak. Dan ini juga satu cabaran kepada anak negeri Sabah. Sampai bila nak macam gini? Ini sebab saya tekankan revolusi. Revolusi anak negeri Sabah. Kebangkitan anak negeri Sabah. Kita tak nak benda ni berulang lagi. Bukan untuk engkau, tapi untuk masa depan anak, cucu, cicit engkau. Jadi, selayak bercakap. Jangan aku cakap aku tak layak. Aku cakap, layaklah aku cakap. Dah lah bini aku orang Sabah. Revolusi. Jadi, dan satu lagi saya nak pesan. Kan tak payahlah main sentimen anti-Malaya, anti-Malaya. Kita tak ada masalah pun. Tak pernah orang Semenanjung Malaya ni ada masalah dengan Sabah Sarawak. Tak pernah. Tak pernah. Jadi tak payah gunakan kempen anti-Malaya, anti-Malaya. Parti politik lah bodoh. Apa yang bangang sangat ni? Kau nak kempen kat Sabah, kempen lah. Tapi bukanlah kempen kau anti-Malaya. Tak ada kena-mena dengan kami orang Malaya ni. Kau cakap lah tolak parti lah. Bukan tolak Malaya, tolak parti. Kita duduk dalam negara ni, kita kan aman harmoni ni. Orang Sabah datang, orang Sarawak datang, tak ada masalah pun. Kita pun pergi sana pun tak ada masalah. So jangan gunakan kempen tolak Malaya, anti-Malaya. Kan anti kami buat apa? Tolak parti lah. Tolak parti DAP, tolak parti PKR, tolak parti PA, tolak parti lah. Matang sikit, cerdik sikit. Kalau nak berpolitik. Jangan bebal sangat. Okey. Itulah, tegur je. Tak marah. Rekod. Okey. Hari ni juga kecoh berkenaan dengan kartun LGBT yang ditayangkan di RTM. Kartun LGBT yang ditayangkan di RTM. Jadi, saya tengoklah tadi kenyataan yang mana RTM telah menarik baliklah penayangan kartun tersebut. Tapi ada alasan diberikan lah yang mana tayangan tersebut tak menggambarkan, tak menunjukkan pun adegan LGBT yang dikatakan tu. Betul lah, kan? Tetapi kartun tu kan, dia kan memang terkait dengan LGBT. Kalau kita pergi dekat ChatGPT kan, kartun tu memang terang-terang mempromosi LGBT. Jadi persoalan dia sekarang, kenapa kartun yang mana dah tahu kartun ni mempromosi LGBT, kenapa nak ditayangkan di RTM? Kenapa nak ditayangkan di RTM? Bermakna kerajaan cuai lah. Jadi oleh kerana kecuaian tersebut, RTM dah menarik balik. Bermakna RTM mengakui lah kesalahan mereka. Dia dah mengakui kesalahan mereka. Dalam isu ni, saya tak heran sangat sebab yelah, Anwar Ibrahim pun pengamal yang sama. Kan? Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Apa yang kau nak fikir dengan Fahmi Fadzil tu? Kalau dah dia pun berlakon gol dengan Gincu. Watak dia pun dah macam gitu. Apa yang kita nak terkejut dengan dia orang ni semua? It's about time je guys. Sebenarnya ini tentang masa je. Ini ditunjukkan ni. Tapi sebenarnya itulah puak-puak mereka. Sebab tu dalam Tim Walabot, kita dalam Tim Walabot ni, kita bercakap pasal post-normal time. Inilah agenda dia. Korang semua tahu Anwar ni liberal, sekular, betul. Tapi lebih teruk daripada itu, dia nak normalisasikan perkara ni. Sekarang ni orang marah. Besok-besok dia buat lagi. Akhirnya orang kata, biar lantak lah. Ni yang berlaku ni. Normal. Dia sedang normalkan. Hari ni dia masuk satu. Bising. Lepas tu dia masuk lagi. Orang pun dah malas nak bising dah. Akhirnya normal lah.
Kita buat kerja kita je lah, tak campur lah. Dia akan jadi macam tu. Post normal time. Inilah dikatakan Ustaz Ismail Mina. Islam tanpa syariat. Anwar Ibrahim lah. Jadi hari ni sebenarnya dalam isu RTM ni, RTM kerajaan, bawah Kementerian Komunikasi, bawah Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil tak jawab. Sampai hari ni tak jawab lagi. Tak ada jawapan daripada Fahmi Fadzil. Jadi kita tak payah nak heran lah dengan Fahmi Fadzil ni. Sebab dia budak Anwar Ibrahim. Jadi dia pun pelakon gol dengan gincu. Kau tengok spesies kau tahulah. Kau tengok spesies kau tahulah. Nak cakap macam mana spesies ni semua. Betul tak? Apa lagi yang kau boleh harap kan? Sekarang ni ibu bapa kena main peranan lah. Cuma dalam isu ni, why now? Ini persoalan yang kita kena tanya. Why now? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang RTM keluarkan cerita yang berunsur LGBT ni? Why now? Apa sebenarnya? Dia bukan satu kebetulan ni. Kalau tanya saya, mungkin saya punya pemikiran agak optimis sikit, agak lain sikit. Kita kena fikir, why now? Kenapa sekarang tiba-tiba RTM keluarkan cerita ni? And then kecoh. Mesti ada sebab. Dia bukan kebetulan. Kita kena fikir. Jangan percaya, fikir. Kita kena fikir. Kita ni diminta untuk berfikir. Allah suruh kita berfikir. So kita fikir, kenapa sekarang? Why now? Apa agenda dia? Jadi, saya minta dengan semua. Saya pun tak tahu apa agenda dia. Cuma, dalam pemerhatian kita, dalam Timur Labot, kita selalu bincang dan saya selalu pesan dengan semua. Kita nak marah, kita boleh marah. Tapi, jangan masuk perangkap. Ingat nak marah, kita boleh marah. Tapi, jangan masuk perangkap. Mungkin ada perangkap yang dipasang. Supaya ada yang mengamuk tak tentu pasal. Yang melibatkan akhirnya uara lah. Kita bukan macam itu. Orang Islam ni orang yang baik. Orang Melayu ni lagi lah. Orang yang baik. Kita bukan teroris. Kita bukan pengganas. Tapi kalau ada unsur-unsur yang ke arah itu, kita tegur supaya berhentikan. Jangan buat. Sebab kita tak boleh percaya dengan Madanon ini. Tak boleh percaya. Engkau tak boleh percaya. Sikit pun tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Apatah lagi nak kata mereka ni baik. Tak. Baik-baik. Ni kerajaan Madanon ni tak betul. Kerajaan luar tabi'i. Jadi, dalam isu RTM tayang kartun LGBT ni, kita boleh marah, tetapi jangan masuk perangkap. Bijaksana. Kena fikir. Apa benda agenda yang dia tengah buat sebenarnya? Selain daripada post normal, apa yang dia buat? Adakah dia nak kita mengamuk? Adakah tiba-tiba ada false flag? Tiba-tiba ada serangan? Yang mana nak menunjukkan bahawa orang Melayu Islam ni ekstremis, teroris, seperti mana yang Anwar duk ulang-ulang tu. Mungkin tak mustahil. Sebab Anwar ni baruah kepada Barat. CIA, Mossad. Jadi jangan masuk perangkap. Dapat Mantap. Saya tak nak ulas pasal KSCC, saya tak study habis. Yang itu kita boleh borak dalam Telegram Timur Labot lah. InsyaAllah kalau malam ni habis awal, kita sambung dalam Telegram Timur Labot. Pasal KSCC tu Zarazia boleh ulas, saya tak boleh ulas, saya tak pandai. Saya tak tahu, saya tak boleh ulas. Kalau saya tahu, saya ulas. Kau jangan bimbang lah. Yang mana saya boleh ulas, saya akan ulas. Don't worry. Okay. Ni panas sikit. Share 4,000. View 2,400. Teruk kena shadow ni. Hari ini dilaporkan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, PMX, besok akan terbang ke 3 buah negara Afrika, iaitu South Africa, Kenya dengan Nairobi tak silap. Jadi, pemergian Anwar Ibrahim ni dia menggunakan pesawat sewa khas. Daripada 18 hari bulan sehingga 25 hari bulan ni. Bermakna lebih kurang 8 hari Anwar Ibrahim pergi ke negara Afrika. Satu perjalanan yang jauh lah. Jadi mengikut daripada jurucakap pejabat Perdana Menteri tadi, saya dengar, dia bagi tahu ini pesawat sewa khas ini menjimatkan lagi kos duit rakyat dan kerajaan.
Dan ini bukan pertama kali lah. Sebelum ini pun Anwar pergi ke Brazil, Itali, France pun sewa pesawat khas. Sebelum itu pun tahun lepas pun dia ada sewa pesawat khas pergi ke 5 buah negara. Jadi alasan yang diberikan oleh pejabat Perdana Menteri Anwar Ibrahim keluar negara ini atas lakonannya kunjungan rasmi sewa pesawat khas bagi menjimatkan duit negara, duit rakyat lah. Tak pastilah kesahihan sama ada dia menjimatkan ataupun tidak. Cuma kalau kita kata ianya satu kos yang menjimatkan, mestilah dia ada ROI, pulangan yang baik. Betul tak? Kalau dia kata perbelanjaan 6 juta, bermakna pulangan tu mesti ada lah. Tapi daripada kita tengok hampir 3 tahun Anwar Ibrahim terbang sana, terbang sini, cerita dia potensi pelaburan bilion-bilion, potensi, semua potensi. Potensi pelaburan bilion-bilion, tak nampak pula. Kalau cerita potensi pelaburan ni, dah hampir 700 bilion. 700 bilion potensi pelaburan yang Anwar bawa masuk. So kalau kita ambil kira 700 bilion dengan kos yang digunakan oleh Anwar Ibrahim dan kabinet dia pergi ke luar negara, yang mana dah mencecah 18 juta 2023, 2024 44 juta, tahun ni tak tahu berapa tapi mungkin dalam round 12 juta. So dekat situ je dah almost 70 million. Kos 70 juta, yang mana potensi pelaburan 700 bilion. So cantik lah. Mana keluar perbelanjaan 70 juta, kos penerbangan PMX, pelaburan potensi 700 bilion. Nampak cantik. Tetapi mana pelaburan tu? Kat mana? Itu yang kita persoalkan sebab engkau kos tu mahal. Dekat 70 juta. Engkau cerita potensi pelaburan dah dekat 700 bilion. So mana pelaburan tu? Kilang mana yang kau buka? Kat mana kilang yang buka? Adalah Anwar sembang itu hari. Infineon tu lagi pada dulu lagi. Sanusi pun cakap daripada dulu lagi Infineon tu. Bukan Anwar bawa masuk. Nak cerita pelaburan apa yang Anwar bawa? Peluang pekerjaan mana? Kilang mana yang dah buka? Come on lah, jangan percaya. Kita tanya, kita fikirlah. Okey, kilang mana yang dah buka? Anwar jadi Perdana Menteri 3 tahun. Dia pergi bawa potensi pelaburan bilion-bilion. Kilang mana yang buka? Tak ada. Jadi sekarang ini, kau gunakan duit rakyat. Kau ceritalah kau sewa pesawat khas sebab nak jimatkan kos. Okey, apa benefit untuk rakyat? Sedangkan kau Anwar Ibrahim, berjuta duit rakyat ni, kau terbang sana, terbang sini. Itu duit rakyat tu bukan duit mak bapak kau. Kau tak boleh cakap, saya tak ambil gaji. Oh, saya tak ambil gaji. Walaupun dia kalau cakap dia macam tu lah. PMX tak ambil gaji lah. PMX tak ambil gaji lah. Bang, 18 juta 2023, 2024 44 juta. Tahun ni tak tahu dah berapa belas juta. Kos penerbangan untuk PMX kau tu pergi luar negara. Apa rakyat dapat? Kalau cerita pelaburan bilion-bilion, kenapa naikkan cukai? Tarik subsidi. Why? Dah kata pelaburan bilion-bilion. Bawa potensi, bawa untuk rakyat. Apa yang untuk rakyat? Takkan bodoh sangat kita ni? Kita tak bodoh. Kita fikir. Ni, Afrika sampai 8 hari ni. Buat apa? Buat apa sampai 8 hari? Jadi ni persoalan yang rakyat kena tanya. Walanon kena jawab lah. Kena jawab lah. Jangan semua orang bila orang tanya kau terus tuduh wala on. Jawab lah. Cuma daripada pengalaman kan. Kita tak fitnah, kita tanya kan. Daripada pengalaman. Sebelum ini, yang paling latest pada bulan Julai ke Jun tempoh hari, Anwar berkunjung ke Itali, France dan Brazil. Pun sama juga. Sewa pesawat khas. Okay? Dengan delegasi-delegasi perniagaan. Kan? Jadi kan kita trace. Kita ni trace lah. Timur Labot dia ada spy dalam tu banyak. Kita macam-macam orang ada dalam tu. Jadi kita trace. Anwar daripada Itali pergi France. Lepas tu pesawat pergi Brazil. Anwar tak naik pesawat sewa khas tu. Anwar naik private jet lain. Bila balik pula, pun sama juga. Anwar bila balik, Anwar naik private jet lain. Pesawat sewa khas,
Berhenti di front pula balik. Kenapa pesawat sewa khas tu kena berhenti di front pula, baru balik ke Malaysia? Jadi benda ni dah ada rekod. Dia kalau tak ada rekod tak apa, jangan percaya saya cakap. Boleh pergi tengok track data. Benda sekarang ni semua maklumat di ujung jari, kau boleh check flight radar ni pergi mana. Boleh pergi check tengok. Jadi dalam tempoh hari, dia melencong pergi Jerman. Dia pergi Jerman buat apa? Itu yang kita tanya tu. Kau pergi Jerman buat apa, Anwar? Bagi tahulah, ada pelaburan apa? Buat apa? Bagi tahulah. Sebab tu duit rakyat. Ni sekarang sewa pesawat khas. Okeylah. Pesawat dengan delegasi apa semua. Yelah, orang yang tak tahu ni dia akan kata okey. Pesawat khas jalan, Anwar boleh jalan. Bila berhenti, dia boleh melencong. Nak sampai ke Afrika ni lama. South Afrika jauh lah. Bila balik pesawat tu, kalau Anwar naik private jet lain, macam mana nak? This is modus operandi Anwar Ibrahim. Itu sebab, bila saya fikir balik lah kan, saya tanya kemarin, pesawat kerajaan pergi ke Switzerland buat apa? Siapa yang pergi? Berhenti Dubai, singgah, lepas tu pergi sana. Siapa yang naik? Walanon kata buat maintenance. Tapi sampai hari ni, saya tanya dengan korang, ada tak kenyataan rasmi daripada pejabat Perdana Menteri? Sebab kelulusan untuk naik pesawat kerajaan ini, mestilah diluluskan daripada pejabat Perdana Menteri. So sekarang ini, yang dikatakan Walanon duk sembang kata pesawat pergi maintenance, ada tak kenyataan rasmi daripada pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan telah menghantar pesawat untuk maintenance di Switzerland? Mungkin saya terlepas pandang. Tapi sampai hari ni pukul 10 ni saya cek, tak ada kenyataan rasmi daripada pejabat Perdana Menteri ataupun mana-mana pihak berhubung pesawat kerajaan 9NNAA tu yang sekarang ni berada di Switzerland. So, mestilah kita kena tanya, sebab itu milik rakyat. Milik negara bermakna milik rakyat. Tak betul ke? So, kenapa tak jawab? Adakah besok ni pergi ke Afrika, lepas tu Anwar pun shoot pergi ke Jerman, so pesawat dah tunggu standby siap-siap? Kita tak tahu. Kan? But, kita kena tengoklah flight radar, kita check flight radar, kita kesan pergerakan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, rakyat suka dengan kau. Kita akan kesan kau ke mana saja pergi. Kepada Walanon yang kata tak habis-habis nak sibuk hal Perdana Menteri, kita bukan sibuk hal dia. Kita nak tahu dia buat apa. Dulu, 1997 dulu, 1998 dulu, Umi Hafidah. Pergi baca kisah Umi Hafidah. Yang menyebabkan Anwar ni kantoi bodoh ni, pasal Umi Hafidah lah. Sebab Umi Hafidah ni busybody. Punca dia sebab busybody lah. Sebab dia busybody nak tahu kenapa gini-gini Anwar Ibrahim pergi mana apa semua, dia mengendap apa dia nampak. Dia kantoi, baru dia nampak, oi gini apa tak betul ni. Sebab dia busybody. Hari ni, saya nak ajak kepada seluruh rakyat Malaysia. Bukan saya je, bukan Timur Labak je. Kita semua kena busybody dengan Anwar Ibrahim. Kenapa kena busybody dengan dia? Sebab dia gunakan aset kerajaan. Itu duit rakyat. Dalam masa sama, dia naikkan cukai, tarik subsidi. Lepas tu, engkau nak biarkan dia? Tak boleh. Kita kena busybody. Tengok pergerakan Anwar Ibrahim. Dia pergi mana, jumpa siapa. Semua kita tengok. Hari ni. Sebab, sign mati lawan Anwar Ibrahim. Setuju? Biarlah orang nak kata busybody. Walaupun kata kau ni sikit-sikit nak ambil hal Perdana Menteri. Pedulilah. Sebab engkau gunakan duit rakyat. Itu bukan duit mak bapak engkau. Duit bapak dia ke? Oh, saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Pergi mampulah dengan gaji engkau. Kau tak ambil ke? Kau guna duit rakyat. Rakyat berhak untuk tahu. So guys, Anwar Ibrahim pergi Afrika ni, 8 hari, kita tengok pergerakan dia. Setuju? Setuju tak setuju? Saya setuju. Tapi, ikut daripada pengalaman, ikut daripada sejarah,
bila Anwar Ibrahim tak ada dalam negara, ada perkara-perkara musibah akan berlaku. Fikir. Bila Anwar Ibrahim tak ada dalam negara, ada je masalah-masalah yang berlaku dalam negara. Jadi dengan Anwar Ibrahim tak ada 8 hari ni, dengan tempoh hari tiba-tiba pula buat satu SMS kecemasan. Saya minta untuk kita berhati-hati. Ingat kepada rakyat Malaysia, semua, Sabah, Sarawak, Semenanjung, dalam masa 8 hari ni berhati-hati. Jangan masuk perangkap. Ada isu kaum ke isu agama, tenang. Cool down. Kalau bencana, buat persiapan awal. Sebab, tempoh hari pun Meteorologi Malaysia dah bagi warning, kita akan berhadapan dengan monsun sampai bulan Mac. Jadi, yang mana kawasan-kawasan yang berisiko, buatlah persediaan. BOG tu, bag, outback, bob tu. Siapkan bag. Kita tak tahu. But, kena ada persediaan. Kalau korang tengok luar negara, banyak benda tu berlaku. Banyak. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba dia datang, dia tak kira waktu lah. Jadi buat persediaan. Sebab, main dengan kegilaan Anwar Ibrahim ni, dia bukan macam kita. Dia bukan set kita. Dia baruah. Faham betul-betul, dia baruah. Jadi buat persediaan kita lah. 8 hari ni, macam-macam boleh berlaku. Dia ada tempoh 2 kali Jumaat untuk kemaluan yang memalukan untuk dia. Jadi dalam keadaan yang terdesak ni, korang faham-faham lah. Macam terbaru ni lah. Tiba-tiba pula ada wabak baru pula. Wabak apa tu? Wabak tu, tapi wabak tu jangkit pada orang yang main belakang je. Wabak apa tu? Siapa tahu? Wabak tu dikesan pula dah tiba-tiba wabak tu. Tapi wabak tu untuk orang yang main belakang je. Monkeypox Monkeypox. Untuk orang main belakang lah. Kita tak main belakang, tak risau lah. Harun Wanadi dia kena risau lah. Jadi, jangan masuk perangkap. Tenang, sabar, bijaksana. 8 hari yang panjang kalau tanya saya ni. 8 hari yang panjang. Apa pun atas keizinan Allah. Kalau Allah izinkan berlaku, dia berlaku. Kalau tak berlaku, tak berlaku lah. But 2 kali lagi lah. Jumaat untuk Anwar Ibrahim. 2 kali Jumaat pun dia orang koyak, guys. Untuk makluman semua, hari ni saya hadir ke Balai Polis Tapak. Yang mana saya diambil keterangan oleh seorang pegawai ASP bagi siasatan. Di mana saya telah disiasat berhubung kenyataan tempoh hari. Yang mana bagi tahu Anwar Ibrahim 3 kali Jumaat. Laporan polis dibuat oleh Angkatan Muda Kunyit daripada Tanah Merah, Kelantan. Yang mana dia kata setelah mengugut, menghina. So, tak tahulah macam mana nak cakap kan. So, tadi pegawai polis tu datang, saya bagi keterangan. So, macam biasalah, saya jawab soal ini di mahkamah. Jadi, saya beritahu lah dekat pegawai tu, cakap, Tuan, saya rasa too much lah kalau macam gini. Sebab saya cakap 3 kali Jumaat pun takkanlah buat report polis, takkanlah polis nak siasat. Dia kata sebab ada laporan polis dibuat. Yelah, takkanlah tak boleh berfikir sikit kan. So, dia kata terpaksa sebab arahan. Dan saya yakinlah, dia bukan saja arahan, tetapi tekanan. Seperti mana yang kita tengok tempoh hari, pekerja RHB Bank, didesak oleh PKR buat report polis, dah lah perempuan tu kena buang kerja. Dia desak pula tu, polis ambil tindakan, sampai perempuan tu kena tangkap, 2 malam tidur lokap. Berapa ramai lagi yang ditangkap, tak pasal-pasal, sebab kritik Perdana Menteri. Polis pun kena tangkap, pasal pertikaikan tentang budi madani. Jadi kegilaan PKR hari ni tak dapat dibendung lagi lah. Kenapa? Mereka panik, mereka dalam ketakutan. Jadi, 3 kali Jumaat pun diorang buat report polis. Jadi, malam ni saya nak bagi tahu kepada Angkatan Muda Kunyit, AMK, PKR. Anwar ada 2 kali lagi Jumaat. Anwar ada 2 kali lagi Jumaat untuk kemaluan yang memalukan bagi diri dia. Dan kemudiannya, kejatuhan yang amat dahsyat. So, besok kau pergi buat report. Itu hari aku cakap 3 kali Jumaat kau buat report kan. Sekarang aku cakap 2 kali Jumaat lagi. Pergi buat report besok. Apa yang koyak sangat? Zaman aku dulu, duduk dalam kerajaan UMNO tau. Tak pernah buat macam gini. Tak pernah. Kita tak ambil tindakan lah setakat kritik. Datuk Najib apa tak kena dulu, berbakul-bakul. Tak ada.
Orang-orang besar dia lah peperangan di atas ni. Tapi rakyat marahan tak kacau pun. Langsung tak cuik rakyat marahan ni. Ini cerita 3 kali Jumaat pun koyak sampai buat report polis. Apa benda lah korang ni. Lembik. Setuju tak? Angkatan Muda Kunyit. Okeylah. Ni. General Thailand tu. Dah buat report dah? Ada dengar ke? Ada dengar tak Angkatan Muda Kunyit pergi buat report polis ke atas General Thailand tu yang kata Anwar Ibrahim ni pengkhianat ni? Ada tak? Tak ada. Ada tengok ke AMK kan pergi hantar memorandum bantahan mengecam kenyataan General Thailand tu? Ada tak? Tak ada juga. Siapa benda korang ni? Budak-budak AMK, budak-budak PKR ni. Ha? Kau hanya berani dengan kita orang je. Dengan rakyat marahan je. Ni kita kata. Kau rasa apa? Hai. Koyak. Lembik. Baik, okey. Kan? Tak apa. Macam seni dah biasalah. Cuma, tadi ada seorang kawan kita. Saya tak bagi sebut nama lah Dia telefon saya, dia kata, Sir, nak minta advice sikit. Kenapa? Polis panggil saya nak ambil statement. Okey lah bro, alhamdulillah bersyukur. Sebab polis tak hantar deny pergi rumah kau tangkap. So kalau polis call lu maknanya okey lah. Cantik lah ada kerjasama kan. Kes apa pula? Dia pun hantar video kat saya. Saya pun tengok. Saya ingat AMK Kunyit je koyak. Pemuda UMNO pun koyak dah. Pemuda UMNO pun dah koyak dah. Laporan polis dibuat oleh pemuda UMNO ke atas akaun TikTok tu. Sebab apa? Sebab dia keluarkan tentang, kan ada seorang esko pemuda UMNO tu yang ada bak plak tu. Yang kantor dengan ex-wife dia tu, yang keluarkan gambar bak plak tu. Ingat tak? Alah, takkan aku nak tunjuk gambar. Kau faham tak ni? Takkanlah kau tak tahu. Alah yang apa perempuan pakai buat-buat tu, tapi bukan benda tu. Apa dia panggil tu? So dia tak payahlah tunjuk. Korang ni gatal kan? Miang. Warna pink tu. Tapi dia keluarkan cerita lah, kata ni lah pemuda UMNO apa semua. Pemuda UMNO buat report polis kat dia. Ya Allah. So polis, nak cakap lah, polis ni bila laporan polis dibuat, dia orang kena ambil tindakan, kena siasat. So siasat lah. Jadi dia kata minggu depan dia kata apalah, kau buatlah apa yang patut semua. So bagi advice kat dia lah apa semualah. So hari ni, bukan Angkatan Muda Kunyit je koyak. Pemuda UMNO pun koyak. Darai. Oi, Akmal. Apa dia jadi Akmal? Akmal Saleh. Apa dia ni? Darai. Ya Allah. Gelilah. Baik. Kepada Walanon, ada 3,200 ni. Bukan di Walanon semua ni. 3,200, 1,400 kat muka buku. Kepada Walanon, malam ni special. Admin, moderator, jangan ban Walanon. Jangan ban. Jangan mute. Biar. Trip ni biarkan dia komen. Jangan ban. Biarkan. Barang kes. Walanon, aku nak belanja kau tengok barang kes. 1, 2, 3, 4, 5. Unboxing. Unboxing. Untuk makluman, daripada 2023, lepas comeback dalam arena ni, comeback buat live TikTok 30 kali dah disoal siasat oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. So hari ni polis serahkan 5 biji telefon. 5. Ada 12 lagi pada DeFi Bukit Aman. Ada 3 pada MCMC telefon. So ada 15 biji lagi telefon aku dengan polis 12 dengan MCMC 3. Apa yang saya nak bagi tahu dengan korang semua? Inilah peperangan. Faham tak? Mereka cuba untuk menutup mulut saya. Bagi tekanan. Tarik gadget supaya tak dapat buat live lah. Supaya tak boleh bercakap.
Tak cukup dengan tu, tangkap, saman, tuduh mahkamah, amla. Semua benda dia buat. Rasa bincang dengan Ijat, dengan Amal, dengan tim Walabot kita duduk. Serasa tak ada orang lain macam Sir lah. Minta maaf lah, bukan nak bangga diri, tidak. Tapi serasa tak ada orang macam Sir ni. Seolah-olah aku ni macam penyenayang besar. Padahal, Sir bercakap je. Bukannya mencuri ke, simbai asid ke, liwat ke, rogol ke, cabul ke, tokan dadah ke. Tak ada, semua tu tak ada. Sir hanya buat live bercakap je ni lah. Itu pun tekanan diberikan. Ambil statement, rampas handphone, tangkap, hantar dina jenayah berat, berbiji-biji kenderaan, tangkap sumbat lokal. Ramai-ramai saman, orang ni saman, supaya sedown, down. Tuduh mahkamah, heret, masukkan, aibkan, malukan. Amla, lepas tu kata songlap dana orang awam, keluar semua surat khabar. Bertubi-tubi. Daripada 2023 tu, sampai hari ni. Ada Sir mengalah? Ada Sir surrender? Tak ada. Lawan? Lawan. Sebab apa? Sebab kita nak menyelamatkan negara. Dia bukan pasal Sir. Kita nak selamatkan negara. Sain mati lawan Anwar Ibrahim. Jadi kepada Walanon, aku nak bagi tahu kat korang. Kau buatlah report 10 kali pun, aku sikit pun aku tak takut. Kepada Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi yang koyak dengan aku ni. Fahmi, kau nak buat apa kau buatlah Fahmi. Kan? Masa dah tak banyak Fahmi. Tak ada yang kekal Fahmi. Sebelum kau jadi kerajaan Fahmi, aku dah jadi kerajaan Fahmi, aku tahu. Engkau tu budak baru naap dia Fahmi. Asal kau pun angkat beg dia untuk Nuriza. Siapkan baju dia, iron baju dia. Sebelum kau kerajaan Fahmi, aku dah jadi kerajaan dah, aku tahu. Kepada Walano ni, Harun Wanadi ni, sebelum kau hari ni dengan berpoya-poya engkau ni, aku dah jadi kerajaan dah. Aku dah tengok dah apa yang berlaku. Dan aku boleh bagi tahu, saya boleh bagi tahu dengan semua. Apa yang berlaku zaman Datuk Najib dulu, sekarang hampir sama. Cuma kali ni lebih teruk. Berdouble-double teruk dia. Lagi gila, lagi rakus. Dia orang lupa yang Allah ni, dia menguasai pemerintahan. Allah yang menguasai ni segala pemerintahan ni. Dia boleh naikkan, dia boleh turunkan, dia boleh aibkan, dia boleh semua dia. Mereka lupa. Baik, hari ni, Walanon, jangan pergi mana-mana. Mari sini tengok. Kita unboxing. Ini Ogos 2022. Ini 26/9/12/01 2024. Oh, ni nama-nama. Ni Ogos, ni Julai. Okey. Ni Julai. Julai 2023. Pak. Julai 2023. Mari kita tengok. Bismillah. Alah, tumpul tak puting ni. Susah pula lah. Koyak Walano ni lah. Guys. Tekanan yang dia bagikan bukan sikit. Sebab tu saya cakap, kalau tanpa sokongan daripada Mami Onang, maksa, anak-anak, keluarga, sahabat-sahabat tim Walabot, saya pun tak kuat juga. Tapi sebab sokongan daripada semualah. Kan? Walaupun tekanan demi tekanan dia bagi, saya tetap melawan. Jangan ceritalah kos. Sebuah telefon jenama. Tak boleh cakap lah jenama kan. Kad Selcom. Ni simpan, ni jangan buang. Ni kenangan. Kenangan nanti nak bagi kat Walanon besok. Telefon ni biasanya apabila pihak polis rampas, pihak polis ambil rampas untuk siasatan, dia akan hantar ke MCMC untuk forensik. Dia akan hantar ke MCMC untuk forensik. Jadi macam Sir ni, saya tak pernah menipu pun. Saya bagi semua. Betul? Nak password ke, nak apa ke, saya bagi. Saya tak ada nak mengelak-ngelak lah. Sebab pada saya mudah je. Aku tak ada buat salah apa. Aku tak ada buat jenayah. Aku bukan scam orang. Aku bukan tipu dia orang. Tak ada. Saya tak buat semua tu. Tak. Oh, terima kasih yang. Putih tumpul. Terima kasih yang.
Ni, MCMC. So, dia dah bawa kepada MCMC lah tu. Nampak? So, polis ambil, dia akan bawa kepada MCMC, so MCMC akan buat forensik lah. Satu. So, tadi 2023. Ini pun sama juga. Ini sama. Ogos 2023. Ada 12, 15 lagi telefon. 15 telefon lagi, guys. iPhone ada 5. 5. Lah itu hari kan 2 biji, 2 biji. Nampak? 2. Hai. Tadi 2002, ni Februari 12. Ni 2023 kak. Ini bulan 9, 26 September 2023. Simpan kenangan. Walanon, kalau korang tak mampu korang adab macam aku ni, nangis pucuk katil lah korang ni. Faham? Kalau Harun ke Wan Hadi kena ni, nangis pucuk katil lah. Tak buat dah. Tak berani nak cakap dah. Tutup akaun dah. Saya tahulah. Kan? Ada orang, adalah yang cium spender tu, masuk satu malam dalam lokap pun dah nangis. Harun pernah masuk lokap lah. Tahu cerita tak Harun? Kau tahu tak? Harun pernah kena tangkap masuk lokap dengan Abah Aspirasi, dengan Syafiq Alim. Semayang taubat. Semayang taubat. Harun. Semayang taubat dalam lokap. Polis yang jaga lokap tu member je kat dalam. Melekek-lekek dia orang ketawa. Semayang taubat. Tiba-tiba semayang taubat. Hai. 3. Ini Julai 2024. Okey, ini Julai 2024. Dia dengan pihak polis ni guys. Saya nak ingatkan bagi kerjasama. Contoh macam kalau dia siasatan dalam kes macam gini, contoh berkenaan dengan akaun TikTok. Jadi dia akan minta, so bagilah akaun TikTok tu, bagi je, kau jangan bimbang. Kau bagi je. Kalau dia siasat berkenaan dengan muka buku, bagi je. Kau jangan takut. Melainkan kau buat salah lah. Kau jangan buat salah. Jangan takut, bagi je, bagi kerjasama. Kita pun mudah. Kalau kita tak bagi kerjasama, susah. Betul? Bagi kerjasama. Macam saya bagi kerjasama, saya malah nak pening-pening. Buat apa nak bergaduh-gaduh dengan dia orang? Dia orang ikut arahan je. Buat apa kita nak bergaduh dengan dia orang? Satu, dua, tiga, empat. Dah 4 dah ni. Okey, ni Februari 12 saya bulan Januari, Februari 2025. Ni saya bagi tip lah dekat korang. Jangan takut guys, jangan takut. Dalam perjuangan ni, sebab tu saya cakap. Dia orang cakap, dia ni dibayar. Mangkuk, siapa nak bayar aku? Siapa nak bayar ni? Kena tangkap, keluar. Depan anak bini, tidur lokap. Kau ingat apa? Tidur hotel 5 bintang ke apa? Tidur lokap, sorang-sorang pun jadi. Kena saman, kena tuduh mahkamah, kena jamin. Kau ingat siapa bayar tu? Ni, kau tengok ni lah. Dibayar. Dia ni dibayar. Saya cakap,
Kalau engkau kenal Anwar Ibrahim, engkau akan tahu betapa musibatnya dia. Kalau engkau tak kenal, tu pasal engkau anggap semua orang bila lawan Anwar Ibrahim, oh dibayar. Tak payah. Tak payah dibayar. Sebab sejarah aku bermula lawan Anwar Ibrahim. Sejarah lawan Anwar Ibrahim sampai hari ni lawan Anwar Ibrahim. So, itulah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 telefon dah ni. 5 telefon. So, 15 biji lagi. Ada 15 biji lagi telefon, 12 biji dengan PDRM. Jap. Ada sebiji lagi dekat Brickfield. So, bermakna 13 dengan polis, 3 dengan MCMC. So, ada 16 biji. 5 biji iPhone. Ni bukan iPhone lah, ni Android. So, dibayar. Dia ni dibayar lah, sebab tu kenapa dia beli handphone. Nampak? Guys, saya nak cerita mungkin agak korang tak percaya ke lah kan. Asal-asal saya start dalam politik ni, tak ikut orang pun. Tak ikut siapa-siapa pun. Sebab geram dengan Anwar Ibrahim. Sebab dia pemecah belah negara ni. Dia memecah belahkan orang Melayu, Cina dengan India. Dia hantuk orang Melayu, Cina dengan India. Dia berjuang. Zaman blogger dulu. Tapi bila kita berjuang ni, ada orang yang suka dengan kita. Dia tengok kita ni konsisten. Kita ni ada otak. Kita ni bijak. Kita berani. Dia akan datang. So macam dalam kes ni, arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis. Arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis, dia approach lah. Satu hari tu dia panggil, dia nak jumpa. Jumpalah dekat bilik Raja Wali. Dekat Sea Pacific. Bilik dia kat atas. Dia tanya sesiapa, daripada mana, apa semua, kenapa buat ni apa semua. So bagi tahulah. So dia kata, you need anything? Kalau boleh bantu. So dia bantu lah. Bukan kita cari, tak. Allah yang akan atur. Sebab benda tu dah berlaku pada saya. Tanyalah kawan-kawan yang terdekat dengan saya ni, macam Ijat Amal ni. Siapa nak bayar aku? Tak bayar. Allah akan bayar. Dia yang atur rezeki. Sebab engkau lawan kebatilan. Engkau kena yakin dengan janji Allah. Kalau saya ni ambil projek, dah lama SPRM tangkap aku ni. Kalau saya ambil duit salah, buat bisnes haram ke apa, dah lama kena tangkap dah lama dah. Tuduh mahkamah. Tempoh hari setahun kena 16. Setahun. Dekat 30 orang serbu rumah, geledah rumah. Dekat 30 orang. Setahun. Kena beku akaun, kena sita kenderaan. Setahun. Akhirnya semua bagi balik. So, lawan Anwar Ibrahim ni bukan lawan suka-suka. Sain mati lawan Anwar Ibrahim. Kalau engkau tak percaya dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, pulang. Tapi kalau tanya saya yakin lah. Jadi bila saya kena tangkap, saya percaya baru. Belilah. Buatlah. Cuma dalam keadaan sekarang ni ada kekangan daripada saya. Kekangan daripada segi duit nak bayar jamin. Sebab itulah, suka tak suka, Tim Alabot, grup Telegram Tim Alabot, dia orang lah bantu. Dia orang lah bagi seorang sikit. Dan saya tak pernah guna pun untuk kepentingan peribadi. Tak ada. Semua untuk kos mahkamah. Nak bagi pada pro bono, pada Tuan Rafiq. Tak ada. Lima biji. Nak jual Nak jual lah. Murah-murah ni. Tak tahulah laku ke tak laku ni. Kalau iPhone ada harga juga. Ni Realme. Ini Tecno. Ni Redmi. Ni. Ni mak saya kalau tengok ni. Dia minta ni. Mak bagi mak satu. Bagi mak so. Mak nak so. Ni kalau mak saya tengok ni. Nanti kan dia WhatsApp ya. We come mak so. Mak nak so. So guys, inilah perjuangan dia kan. Jadi bukan nak belagak tak, tapi nak bagi korang satu motivasi lah. Lawan guys. Lawan. Kan? Kesempatan ni bukan datang berkali-kali, dia datang sekali waktu kau ada kesedaran. Dulu kau tak sedar. Dulu kau tak ambil pot. Betul tak?
Dulu kau tak ambil pok, kau tak kisah, kau buat tak tahu. Sekarang ni kau dah ambil kisah, kau dah tahu, kau dah ada kesedaran. Takkanlah kau tak nak involve dalam ni, lawan kebatilan. Kau dah tahu salah. Dulu tak apa, dulu kau tak tahu, ya. Kau dah tahu sekarang, ni salah ni, tak boleh. Batil. Batil tak boleh campur dengan yang hak, tak boleh. Amar makruf nahi mungkar, lawan, wajib. Semua akan dipertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi, begitulah juga dengan hari ni. Saya nak jawab jugalah sebab ada yang tanya kan. Hari ni mantan Ketua Polis Negara, dia keluarkanlah, dia bagi sumbangan 30,000 daripada apa yang saya bayar kepada Pusat Autism PDRM lah. Jadi, jumlah yang terkumpul 55,000 lah yang dia dapat daripada saya, dia bagilah, dia sumbang pada PDRM. Itu dia lah. Kan? Jadi, cuma adalah dakwaan kata sekala saman. Untuk makluman semua, mantan IGP saman saya, kes akan berlangsung pada Disember 2026. Disember 2026, kes akan berlangsung. Saya tak minta maaf dalam kes saman. Ini yang yelah, orang boleh spin lah. Bila dia saman saya, dia minta saya minta maaf, saya tak minta maaf. Saya lawan. Jadi kes dibicarakan pada Disember 2026. Jadi kalau dakwaan kata hari ni duit kerana sekalah saman, bukan. Tak kalah saman lagi. Saman Disember 2026 akan berjalan. Masih lawan. Saya tak minta maaf dalam kes saman ni. So apa yang bayar 30,000? Dia buat contempt of court, hina mahkamah. Jadi dalam kes hina mahkamah tu, mahkamah putuskan ni hina mahkamah. Hina mahkamah. Yang mana mahkamah menetapkan 30 hari penjara dan 30,000 untuk kos mahkamah. Jadi saya dah filekan rayuan lah. 30 hari penjara tu saya dah filekan rayuan. But 30,000 tu kena bayar. Jadi perkara ni Tim Walabot tahulah. Waktu hari cuti 16 Mei, dia minta mengejut. Tim Walabot tahulah. Dia minta mengejut. Jadi pada bulan 9 lagi lah. 18 hari bulan September. Dah bayar 30,000 ni. 18 September 2025 tu lagi. Dah bayar 30,000 ni. Dalam masa lebih kurang 4 hari. Kita collect, Tim Walabot dapat 40,000. So dah bayar dah. Dah bagi pada Tuan Rafiq dah bayar dah. September. Sekarang bulan November. Why now? Kenapa sekarang? Why now? Kenapa sekarang keluar berita ni? Come on. Saya dah bayar 30,000 bulan September. Tapi kenapa sekarang cerita yang 30,000 dibayar apa semua? Why now? Rayuan 30 hari tu masih lagi lah. Rayuan 30 hari tu masih berjalan. Apa cara nak matikan Sir Azri ni? Yalah, korang jangan percaya saya cakap ni. Korang fikir. Apa yang dia orang tak buat pada saya? Apa yang mereka tak buat? Mereka fitnah, mereka tuduh sampai mak bapak, bini, anak-anak. Macam-macam ni. Serangan peribadi ni macam-macam ni. Dengan tiktoker yang ada, dengan cium spender, dengan harus, semua ni serang. Berjaya? Tak berjaya. Tangkap, tunjukkan pada Malaysia, rakyat, dia ni tak boleh percaya, dia ni penjenayah, hantar polis ramai-ramai deny, berbelas-belas biji kenderaan, tangkap malam-malam buta. Berjaya tutup mulut ni? Tak berjaya juga. Saman, orang ni saman, orang ni saman. Saya nak bagi tahu kat korang Lim Guat Eng saman saya. Lim Guat Eng, DAP saman. Menteri Agama ni saman saya. Fahmi Fazil saman saya. Mantan IGP saman saya. Ashraf Wajdi saman saya. 5 saman. 5. Ada mulut ni berhenti cakap?
Ada mulut ni berhenti cakap. Saya tanya dengan korang. Tak ada. Cakap. Tuduh mahkamah atas sultan. Satu menang, satu dalam ni. Kena bela diri lah. Ada berhenti. Tapi macam mana nak berhentikan dia ni? Tak boleh. So, bila tak boleh nak berhentikan daripada bercakap, kalau korang lah, engkau nak berhentikan orang ni bercakap, tak boleh. Apa yang kau akan buat? Come on. Bermain dengan strategi. Fikir. Engkau nak stop orang ni tak nak stop ni. Dia bercakap je. So, macam mana macam mana lagi apa kau nak buat? Apa cara kau nak buat? Tak. 1 juta dah, like. Bunuhlah karakter ni. Matikan karakter ni. Jadi itulah sebab, dia ni